Bolivia telah mengisytiharkan darurat pada hari Sabtu, 20 Jun 2026 selepas 50 hari sekatan jalan. Sementara kumpulan yang berkaitan dengan mesin politik lama Evo Morales terus memberi tekanan di jalanan. Walaupun selepas perjanjian separa dengan Central Operaria Boliviana. Saya telah mengarahkan polis Bolivia dan angkatan tentera untuk melaksanakan tindakan yang perlu bagi memulihkan kebebasan bergerak, mengambil semula jalan raya dan memastikan keselamatan rakyat. Kepada mereka yang masih mengekalkan sekatan, saya ingin tegaskan dengan jelas, masih ada masa untuk berundur secara sukarela. Sekaranglah masanya. Jika anda mempunyai tuntutan yang sah, pintu dialog akan sentiasa terbuka, seperti yang telah berlaku sejak hari pertama. Tetapi mereka yang terus berkeras untuk memusnahkan sekatan, menyerang, menakut-nakutkan rakyat Bolivia yang lain atau mencabar tatanan perlembagaan, mesti menanggung akibat undang-undang atas perbuatan mereka. Kepada mereka yang ganas, seluruh kekuatan undang-undang akan digunakan dengan sepenuhnya. Segala kuasa sah yang diberikan oleh perlembagaan dan demokrasi kepada negara untuk melindungi rakyatnya. Dan saya ingin meminta kepada rakyat Bolivia supaya bersama-sama dan menyokong usaha angkatan tentera kita, polis Bolivia kita, dalam memulihkan jalan-jalan, melindungi penduduk dan mengembalikan keadaan normal, demi mencari keselamatan dan keamanan. Kita lakukan ini demi Bolivia. Kita lakukan ini untuk semua keluarga Bolivia. Kerajaan menegaskan bahawa darurat tidak diisytiharkan untuk menarik balik hak, tetapi untuk mengembalikan kebebasan kepada mereka yang perlu bekerja, belajar, bergerak dan membawa makanan pulang ke rumah. Di sinilah krisis Bolivia mendedahkan satu ciri yang sudah dikenali daripada golongan kiri radikal di Amerika Latin. Apabila mereka kehilangan kawalan, mereka cuba menyekat jalan, melumpuhkan ekonomi dan menggunakan penderitaan rakyat sebagai senjata politik. Rodrigo Paz memutuskan untuk menggunakan kuasa negara bagi membongkar sekatan jalan dan menghalang kumpulan kecil daripada menahan seluruh negara sebagai tebusan. Siapa yang untung jika jalan ditutup? Mengapa pihak kiri menggunakan krisis sebagai alat ugutan? Bagaimana sebuah negara boleh sampai ke tahap perlu mengisytiharkan darurat untuk memastikan makanan, ubat-ubatan dan bahan api mencukupi? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Keadaan darurat telah diisytiharkan oleh Rodrigo Paz di seluruh wilayah Bolivia selepas sekatan jalan raya bukan lagi sekedar tunjuk perasaan tetapi telah mula menjejaskan kehidupan sebenar rakyat. Langkah ini berkuat kuasa serta-merta dan membuka jalan untuk penggunaan angkatan tentera bagi membuka sekatan jalan raya. Alasan presiden itu cukup, terus terang. Bolivia tidak boleh terus menjadi tebusan kepada kumpulan-kumpulan yang menutup jalan, menghalang pergerakan kargo, dan menjadikan pertikaian politik sebagai punca kekurangan bekalan. Campur tangan berlaku kerana rundingan sudah tidak dapat menyelesaikan semuanya. Campur tangan berlaku selepas perbincangan terbuka di Istana Kerajaan. Sektor luar bandar yang berpihak kepada Evo Morales mengekalkan beberapa sekatan, terutamanya di kawasan yang berkaitan dengan Cochabamba dan juga di kawasan pengeluaran yang membekalkan wilayah-wilayah penting negara. Sekatan-sekatan itu bermula ketika krisis ekonomi yang teruk sedang melanda. Kerajaan PAS telah memotong subsidi bahan api untuk cuba mengurangkan defisit dan menangani kekurangan dolar sambil berusaha menyusun semula akaun awam. Tindak balas rakyat meningkat dengan cepat. Kesatuan Sekerja, kumpulan petani, guru, pelombong dan aktivis yang berkaitan dengan gerakan humorisme mula menuntut pelarasan, pengakhiran kekurangan, pembalikan langkah ekonomi dan juga peletakan jawatan presiden. Pemandu lori berhenti bekerja, barang tidak sampai, harga makanan naik, stesen minyak tertekan dan hospital mula menghadapi kekurangan ubat-ubatan. Di lapas, kesannya dirasai di restoran, pasar raya dan perkhidmatan kesihatan. Keletihan semakin dirasai. Ia tidak lagi menjadi perdebatan ideologi, sebaliknya menjadi ketakutan harian. Evo Morales muncul di tengah-tengah krisis ini sebagai tokoh yang masih menggerakkan sebahagian daripada golongan kiri Bolivia. Walaupun sudah tidak berkuasa, beliau masih mempunyai pengaruh di kawasan luar bandar, terutamanya di Chapari, dan mengakui sering berhubung dengan pemimpin-pemimpin protes. Morales menafikan bahawa beliau telah mengatur krisis ini dan cuba menggambarkan sekatan jalan sebagai reaksi ekonomi rakyat. Namun, kesan praktikalnya adalah berbeza. Seluruh negara terpaksa menanggung akibat daripada perebutan kuasa ini. Bekas presiden itu juga menyokong pilihan raya awal dan cuba kembali ke arena politik, sementara sekutunya terus memberi tekanan terhadap Rodrigo Paz. Bagi pihak kerajaan, gerakan ini seperti usaha menggugat kestabilan yang terancang. Rodrigo Paz telah cuba mencari jalan penyelesaian politik sebelum mengisytiharkan kecemasan. Pada hari Jumaat, kerajaan telah memeterai perjanjian dengan Kesatuan Pekerja Bolivia, COP,
yaitu Kesatuan Sekerja Utama negara itu. Perjanjian itu telah dikemukakan sebagai langkah untuk mengurangkan ketegangan dan memulihkan keamanan sebahagian daripada gerakan tersebut. Presiden menyatakan harapan untuk rakyat Bolivia dan menegaskan bahawa semua orang harus mengambil bahagian dalam usaha membina semula kestabilan. Mario Argolo, pemimpin Kobe, juga menganggap perjanjian itu sebagai satu peluang untuk menyelesaikan konflik. Namun perjanjian itu tidak melibatkan semua kumpulan. Persatuan Luar Bandar yang rapat dengan Morales tidak terlibat dalam rundingan dan memutuskan untuk terus melakukan sekatan. Kecemasan juga berlaku selepas beberapa minggu tanda-tanda jelas keruntuhan. Pejabat Ombudsman telah merekodkan sekurang-kurangnya 14 kematian yang berkaitan dengan situasi sekatan dan krisis pergerakan, termasuk individu yang tidak dapat mendapatkan rawatan perubatan dan pekerja pengangkutan yang terjejas semasa pemberhentian kerja. Apabila ambulan tidak dapat lalu, apabila ubat tidak sampai, dan apabila lori makanan terperangkap, sekatan itu bukan lagi satu protes biasa, tetapi menjadi serangan terhadap rutin harian mereka yang tiada kaitan dengan perebutan kuasa. Kehadiran polis dan tentera bertujuan untuk mempersiapkan pembukaan semula laluan dan menghalang titik-titik tekanan daripada terus menyesakkan ekonomi. Bolivia sudah pun mengalami suasana tegang dengan inflasi, kekurangan dolar, pertikaian kesatuan sekerja, dan tekanan daripada kumpulan sosial. Tetapi kerajaan telah sampai ke had apabila rundingan separa tidak mencukupi dan sekatan jalan terus berlanjutan. Secara praktikal, PAS memilih untuk bertindak kerana kos untuk tidak bertindak menjadi lebih besar. Membiarkan jalan-jalan ditutup lebih lama bermakna menerima bahawa satu kumpulan minoriti yang teratur mengawal bekalan untuk majoriti. Krisis Bolivia juga menjadi amaran untuk Brazil. Kaedahnya sudah diketahui, mencipta tekanan di jalanan, mengubah isu ekonomi menjadi perang politik, menyerang kerajaan dari semua sudut dan menggunakan kesatuan sekerja serta gerakan sebagai kuasa penghalang. Perbezaannya ialah, di Bolivia hasilnya muncul dalam bentuk yang lebih keras, keadaan darurat, kekurangan bekalan dan ketakutan di banda-banda. Rodrigo Paz memerintah baru beberapa bulan dan memikul cabaran untuk memutuskan hampir 2 dekad penguasaan kiri yang berkaitan dengan gerakan dengan sosialisme. Reaksi terhadap pemerintahannya menunjukkan bagaimana peralihan politik di Bolivia bukanlah sesuatu yang mudah. Struktur yang ditinggalkan oleh humorisme masih mempunyai kekuatan di jalanan, dalam organisasi sosial dan kesatuan sekerja. Apabila kumpulan ini menyedari kehilangan pengaruh, mereka cuba menunjukkan bahawa mereka masih boleh bertindak. Keadaan darurat timbul tepat pada pertembungan antara kerajaan yang cuba mendapatkan semula kawalan dan golongan kiri yang tidak mahu kehilangan keupayaan untuk memberi tekanan melalui kekuatan sekatan. Terdapat pertikaian politik yang berpecah belah dengan setiap kumpulan cuba mendapatkan konsesi sementara rakyat menanggung akibatnya. Golongan kiri Bolivia cuba menganggap sekatan sebagai tekanan yang sah, tetapi realitinya menunjukkan perkara lain. Apabila sekatan menghalang sebuah negara daripada bernafas, kerajaan perlu bertindak. Dan itulah yang dilakukan oleh Rodrigo Paz apabila beliau mengisytiharkan darurat selepas 50 hari keletihan, barisan panjang dan ketakutan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.